Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana Nurhana binti Muhammad Yusri, pemegang nombor matrik C20A0960. Saya akan memulakan pembentangan mengenai penerokaan nilai ilmu dalam subjek antropologi dan sosiologi. Seterusnya, untuk pengenalan, bidang ini memperkenalkan kepada para pelajar mengenai pengetahuan yang berhubung dengan konsep, teori, metod serta penyelidikan dalam bidang antropologi dan sosiologi. Antara kursus-kursus yang ditawarkan dalam bidang ini adalah mengenai apa itu sosiologi, Undang-Undang 3 Peringkat, kajian sosial, teori sosiologi, teori klasik, budaya, penyelewengan, stratifikasi sosial dan juga bidang antropologi. Selain itu, maksud sosiologi. Maksud sosiologi adalah kajian sistematik tentang masyarakat manusia, kumpulan sosial dan interaksi sosial. Sosiologi juga merupakan kajian tentang aktiviti manusia kerana ia dipengaruhi oleh kuasa sosial yang berpunca daripada kumpulan, organisasi masyarakat dan juga komuniti global. Seterusnya adalah maksud antropologi. Perkataan antropologi berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu anthropos bermaksud manusia atau orang ataupun homo sapiens. Dan logos adalah kajian atau alasan. Bukan itu sahaja, antropologi adalah merupakan kajian mengenai manusia. Secara lebih khusus, ia adalah kajian tentang perbezaan manusia, budaya dan biologi konteks berkaitan dengan sifat manusia. Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Chef Awan Ana Ayum dan memegang kad matriks iaitu C20A1011. Pada kali ini saya akan membentangkan matlamat dan kandungan subjek. Dalam subjek ini, ia mendedahkan kepada para pelajar terhadap kaedah serta perspektif dalam antropologi sosial atau budaya untuk memahami budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Objektif kajian bagi sosiologi adalah masyarakat. Untuk mendedahkan konsep sosialisasi, yaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan serta peranan masing-masing dalam konteks masyarakat. Seterusnya, mendapatkan pengetahuan objektif mengenai manusia juga merupakan matlamat antropologi dan sosiologi. Seterusnya saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji pandangan atau perspektif masyarakat luar tentang subjek antropologi dan sosiologi. Yang kedua pula ialah mengkaji kepahaman dan cadangan penambahbaikan responden mengenai subjek antropologi dan sosiologi. Terakhir, yaitu menganalisis kadar peratus dan bilangan persetujuan responden mengenai penyertaan yang dikemukakan tentang subjek antropologi dan sosiologi. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Ismail, nombor matrik C20A1332. Saya ingin menerangkan tentang metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan 3 kaedah untuk menghasilkan kajian ini. Yang pertama ialah Google Form. Pengkaji mencari responden sebanyak 30 orang yang berlainan jantina dan umur, memberi maklum balas dalam bentuk ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan responden boleh memberi cadangan. Yang kedua ialah sumber internet. Pengkaji mendapat maklumat melalui internet seperti jurnal, blog dan buku online. Ketiga ialah sumber pembelajaran subjek ansos. Mereka mendapat daripada buku-buku yang telah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Fika binti Zulkifli, pemegang nombor matrik C20A0938. Saya akan menerangkan bahagian sudut pandangan masyarakat luar berdasarkan catapan yang telah dihasilkan. Untuk soalan yang pertama, adakah subjek antropologi dan sosiologi bernilai dan penting?
Berdasarkan pandangan masyarakat luar yang berumur 19 hingga 25 tahun, mereka bersetuju bahawa subjek antropologi dan sosiologi ini amat penting dan membantu kepada pembelajaran serta ianya juga sesuai dijadikan sebagai modul pembelajaran kepada pelajar. Sebanyak 76.2% yang bersetuju bahawa subjek antropologi sangat sesuai dijadikan sebagai modul pembelajaran, manakala 21.4% tidak pasti bahawa subjek ini boleh dijadikan modul pembelajaran atau tidak. Untuk soalan kedua, adakah subjek antropologi ini sesuai dan berguna? Menurut pandangan daripada masyarakat luar dan pelajar, subjek antropologi ini merupakan aspek khusus yang paling berguna dan berharga kepada pelajar. Bukan itu sahaja, kursus ini menerapkan agar masyarakat luar saling menghormati antara satu sama lain agar tidak berlaku konflik antara masyarakat. Untuk soalan yang terakhir, adakah subjek antropologi dan sosiologi ini membantu untuk kerjaya masyarakat luar? Masyarakat luar yang berumur 19 hingga 25 tahun menjawab setuju, iaitu sebanyak 81% bahawa subjek antropologi dan sosiologi ini dapat membantu untuk kerjaya. Manakala sebanyak 14.3% tidak pasti sama ada kursus ini boleh membantu kepada kerjaya atau tidak. Kebanyakan mereka bersetuju kerana kursus ini mempunyai banyak nilai dan sifat yang positif dalam kehidupan seharian dan ianya boleh diterapkan sewaktu bekerja. Ini adalah catatpan yang dihasilkan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum, nama saya Nur Afina Biha binti Razwan. Saya memegang kad metrik yang bernambah C20A1196. Hasil kajian. Menurut hasil tinjauan kandungan subjek antropologi dan sosiologi bagi pelajar universiti pula, terdapat 28 orang bersamaan dengan 64.3% yang bersetuju bahawa objektif pembelajaran jelas atau tidak, dan seramai 14 orang bersamaan dengan 33.3% yang tidak pasti sama ada objektif pembelajaran subjek ini jelas atau tidak. Kesemua 42 orang responden bersetuju bahawa adab dalam masyarakat dapat memajukan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, serta mereka juga bersetuju bahawa agama dan kepercayaan dapat mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. 4.1. Apakah yang menjadi isu atau masalah sepanjang pembelajaran subjek antropologi dan sosiologi? Subjek ini hanya diketengahkan untuk pelajar universiti dan bagi individu yang tidak melanjutkan pembelajaran pada tahap tinggi tidak mempunyai pengetahuan tentang subjek ini. Kurang memahami kerana teks yang digunakan adalah dalam bahasa Inggeris. Kurang mengetahui tentang subjek ini dengan lebih mendalam. Sukar untuk difahami sekiranya tidak diberikan penerangan yang baik. Waktu kelas yang terlalu panjang iaitu 3 jam. 4.2. Cadangan untuk menambah baik bagi subjek antropologi dan sosiologi. Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran bagi mudah untuk difahami. Kedua ialah membuat nota dengan lebih ringkas agar pelajar mudah untuk memahami. Ketiga, memperluaskan bagi topik-topik dalam subjek ini agar mudah untuk difahami. Keempat ialah mungkin boleh didedahkan lebih awal kepada pelajar sekolah agar pelajar lebih memahami mengenai subjek ini. Terakhir, memaparkan video contoh pembelajaran bagi memberi kepahaman kepada subjek antropologi dan sosiologi. Sebagai penutup pembentangan mengenai penerokaan nilai ilmu dalam subjek antropologi dan sosiologi ini, terdapat pelbagai cadangan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap subjek ini. Maka ia akan disuarakan dan akan ditambah baik dari semasa ke semasa. Subjek ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Tetapi apabila subjek ini dipelajari dan dipahami, ianya akan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Pengkaji berharap agar subjek ini diteruskan dan ditambah baik oleh pengajar dari semasa ke semasa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.